Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Bak kata peribahasa, rumah siap, pahat masih berbunyi. Demikianlah D5 Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia atau SPR. Tidak ada satu institusi yang mendapat serangan sedemikian hebat seperti SPR. Malah belum pernah dalam sejarah negara ini SPR dipersoalkan lama sebelum pilihan raya umum diadakan dan sehingga selesai pilihan raya. Apakah SPR akan terus menjadi bashing boy pihak-pihak tertentu? Apakah SPR akan mendiamkan diri atau SPR akan terus memberikan penjelasan keadaan yang sebenar pada rakyat Malaysia yang sebahagiannya masih berprasangka bias dan memandang SPR dengan prejudis? Mengapakah semua ini berlaku? Saudara penonton yang saya hormati sekalian, untuk menjawab soalan-soalan ini dan banyak lagi isu yang berbangkit dengan SPR dan pilihan raya umum ke-13 yang baru lalu, tetamu saya pada malam ini ialah pengerusi SPR sendiri, Tan Sri Datuk Seri Abdul Aziz Muhammad Yusof. Tan Sri, selamat datang ke studio sekali lagi. Ya, terima kasih Datuk Johan. Baik, kita hari ini Tan Sri mengumumkan bahawa telah digazetkan keputusan pilihan raya yang ke-13, Tan Sri. Tapi kalau kita perhatikan sehingga hari ini masih lagi banyak isu yang berbangkit mengenai pilihan raya ini. Kenapa? Apa sebenarnya masalahnya, Tan Sri? Saya pada peringkat permulaannya pun tidak begitu faham mengapa ada beberapa individu yang berfikiran seperti itu, yang tidak menghargai kerja-kerja yang telah dijalankan oleh SPR bagi mengadakan PRU yang ke-13. Keputusan telah diketahui pada 5 hari bulan 5 itu, dan keputusan itu menunjukkan bahawa ada parti yang menang, ada parti yang kalah. Jadi sebagai pemimpin parti politik, kalau kita merasakan bahawa parti kita mesti menang semuanya dalam pilihan raya itu adalah satu pendirian yang silap. Kerana yang menentukan seseorang itu menang dalam pertandingan ataupun partinya menang dalam pertandingan dalam PRU berkenaan bukan ditentukan oleh SPR. Yang menjadi raja menentukannya adalah pengundi. Jadi pengundi yang telah menentukan siapa menang, siapa kalah. Dalam konteks ini, PRU ke-13 ini dikatakan the mother of all election. Pada waktu yang sama mereka menuduh SPR bertanggungjawab kepada the mother of all frauds. Apa pandangan Tan Sri tentang perkara ini? Itu label yang diberi. Dari segi SPR, kita hanya menjalankan tanggungjawab kita untuk melaksanakan pilihan raya umum yang telah ditetapkan dalam perlembagaan Malaysia ataupun yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan kita. Jadi bagi parti-parti politik tertentu, dia meletakkan label seolah-olah pilihan raya yang lepas ini adalah satu pilihan raya yang begitu sengit daripada kacamata semua pihak. Tetapi bagi SPR, kita melaksanakan seperti mengadakan pilihan raya yang biasa, iaitu menyediakan kelengkapan-kelengkapan supaya pilihan raya umum itu dapat dijalankan dengan baik. Baik, Tan Sri. Ada juga pandangan mengatakan bahawa sejak awal lagi setengah-setengah pihak sudah menganggap bahawa SPR tidak independen, tidak bebas, maka Suruhanjaya ini tidak lebih daripada menjadi budak suruhan kepada kerajaan yang memerintah. Saya berpandangan, Datuk, ini adalah kenyataan-kenyataan yang bertujuan politik. Dari hakikatnya di bawah undang-undang, SPR adalah satu badan yang bebas, yang independen, yang profesional. SPR tidak pernah menurut perintah daripada mana-mana. Sehingga kan Parlimen Malaysia yang mengemukakan keputusan-keputusan jawatankuasa khas Parlimen itu, dia tidak mengarahkan SPR untuk melaksanakan keputusan-keputusan itu, tetapi ia mengesyorkan. Maksudnya apa itu, Datuk? Maksudnya bahawa SPR ini satu badan yang independen, yang boleh berfikir, yang boleh membuat keputusan mana yang baik untuk negara, mana yang tidak baik untuk negara. Dan banyak syur-syur itu telah diguna pakai dalam pilihan raya. Banyak syur-syur itu yang boleh dilaksanakan dalam jangka pendek dan dalam jangka pertengahan telah dilaksanakan. Kalau tak silap saya, untuk PRU yang ke-13 ini 19 syur telah dilaksanakan, besar dan kecil. Dan syur ini datangnya bukan daripada satu parti atau bukan daripada kerajaan saja. Tidak. Jawatankuasa ini pun, Datuk, jawatankuasa khas Parlimen ini terdiri daripada wakil-wakil parti-parti politik dalam negara kita. Dan syur ini datang daripada berbagai pihak, daripada NGO, daripada parti politik, daripada individual yang diterima oleh
jawatan kuasa khas ini. Dan mereka membincangkan dan memutuskan, dan 32 tu, iaitu 10 daripada laporan awal dan 22 daripada laporan yang akhir. 32 sure semuanya dikemukakan kepada SPR. Baik, pada waktu yang sama Tan Sri, saya nak tahu kenapa setelah sekian lama kita bercakap tentang soal pilihan raya umum dan sebagainya ni, tapi serangan ke atas SPR kali ini agak luar biasa sebab dia bermula sebelum lagi pilihan raya. Ini yang timbul isu bersih dan sebagainya. Saya merasakan ini adalah satu agenda yang paling besar. Pertama sekali, mesti membuat satu program yang seberapa luas yang mungkin, yang dirancang dengan teliti supaya memburukkan SPR ini. Jangan sekali-kali highlight apa yang telah dibuatnya itu berbentuk baik. Walaupun telah memperkenalkan 19 pembaharuan, improvement, tetapi jangan sekali-kali highlight yang baik ini. Kenapa? Sebab ini agenda politik tertentu yang menyatakan bahawa jangan percaya ini SPR, jangan percaya pengurusinya, jangan percaya timbalan pengurusinya, jangan percaya ahli-ahli panelnya, kerana semua mereka ini dianggap sebagai budak suruhan parti pemerintah, yang sebenarnya pada hakikatnya tidak begitu, Datuk. Pada hakikatnya kita adalah profesional. Jadi dia akan mengambil apa saja peristiwa, apa saja tindakan-tindakan yang dibuat oleh SPR yang boleh ditafsirkan sebagai negatif. Sehingga kan perkara ini disiarkan dalam sosial media secara berterusan. Secara berterusan, tidak berhenti-henti menghentam SPR ini. Dan kesannya ialah kesannya, Datuk, ada benda yang tidak betul pun orang percaya bahawa SPR ini memanglah satu badan yang tidak kredibel. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan itu mengenai apa yang dibangkitkan dalam sosial media. Tetapi SPR membelanjakan dari segi kos pengendalian ini lebih kurang 400 juta dan ini melibatkan 230,000 240,000 petugas SPR dan sebagainya. Nampaknya macam thankless job lah apa yang telah dilakukan selama ini. Apa perasaan Tan Sri sebagai pengurusi? Well, saya sebagai pengurusi, Datuk Johan, saya merasakan ini adalah politik. Betul-betul politik. Kerana apa? Kita telah berusaha sedaya upaya daripada mula sehinggalah ke saat pilihan raya umum itu, untuk memastikan supaya pilihan raya umum yang ke-13 ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna, berjalan dengan penuh dengan aman. Dan kita dapati, Datuk, pilihan raya umum yang ke-13 ini adalah satu pilihan raya umum yang paling tinggi sekali apa itu pengundinya keluar mengundi, iaitu 85%. Tidak pernah dalam sejarah pilihan raya umum di negara kita ini yang peratus keluar mengundinya begitu tinggi. Dan ini menunjukkan apa? Maknanya SPR telah berjaya menarik perhatian pengundi-pengundi dalam negara kita ini yang telah mendaftar supaya keluar mengundi, memilih pemimpin yang mereka suka, memilih pemimpin yang mereka rasa boleh memimpin mereka. SPR menyediakan ruang, SPR menyediakan pentas. Ini terserah pada mereka membuat keputusan. Terserah kepada pengundi untuk membuat keputusan. Tan Sri, kalau kita lihat 85% yang Tan Sri bangkitkan, kalau dibandingkan dengan negara-negara maju, jauh berbeza dari segi jumlah peratusan. Memang jauh berbeza, Datuk. Negara kita ini bukan negara yang memastikan pengundi itu keluar mengundi. Dia tak perlu tak diwajibkan. Dia adalah optional. Tetapi alhamdulillah 85% daripada 13.3 juta pengundi yang berdaftar itu keluar mengundi. Ini maksudnya apa? Maksudnya bahawa mereka mengambil kesempatan untuk mengundi dalam pilihan raya yang ke-13. Jadi ini satu kejayaan kepada SPR, dapat menarik ramai hati rakyat Malaysia sama ada dalam negeri ataupun di luar negara. Baik, Tan Sri, saya nak tanyakan tentang cerita-cerita yang banyak berkisar sewaktu pilihan raya ni. Saya nak ambil contoh satu. Ini pun dah banyak dibincangkan. 40,000 orang daripada Bangladesh dibawa masuk untuk mengundi. Ya Allah, Datuk Johan, sehingga hari ini, sehingga saat ini, tidak ada seorang pun orang Bangladesh, bukan warga negara, yang mengundi dalam proses pilihan raya kita yang ke-13 baru-baru ini. Okey, pengundian tu. Pengundian tu.
Itu pun tidak dapat dibuktikan. Ya. Pengundi hantu ni memang tidak ada dalam istilah SPR. Pada kita, pengundi hantu ini adalah pengundi yang duduk di tempat lain, bila hari mengundi dia balik. Kalau berlaku pengundi hantu yang kita panggil menyamar, impersonation, menyamar, iaitu menggunakan kad pengenalan orang lain, tapi dia yang mengundi. Ini yang SPR betul-betul tidak mau ini berlaku. Dan hukumannya dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya begitu berat. Dan setakat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa ada penyamaran. Jika ada, perkara ini akan disiasat oleh pihak polis. Dan jika benar ada pengundi yang cuba nak menipu sistem pilihan raya kita, menyamar diri dia, ataupun nak mengundi 2 kali ke untuk menipu sistem pilihan raya, maka mereka akan menghadapi tindakan undang-undang. Baik, Tan Sri, lampu padam sewaktu proses pengiraan. Allahu Akbar. Ini another. Lagi satu benda yang betul-betul pembohongan itu. Daya pada hari berkenaan, malam berkenaan, saya menghubungi pegawai-pegawai saya, pengarah-pengarah negeri di seluruh Malaysia. Tolonglah semak dengan ketua-ketua tempat mengundi ini, ada ke dalam kelas masing-masing ini, di tempat mengundi ini ada lampu padam? Mereka menjawab tidak ada. Selepas itu saya pun tak berapa percaya, mungkin dia nak jaga hati pengurusi. Saya pun menghubungi pegawai kanan daripada TMB. Mereka juga sahkan tidak ada lampu padam. Dan selain daripada itu, Datuk, ramai orang lain yang bertugas di situ. Kalau tak silap saya daripada DAP yang bertugas di situ menyatakan tidak ada lampu padam. Ini berlaku kononnya di Dewan Undangan Negeri Keteri di Temerloh, kalau saya tak silap. Di Bentong. Dan juga di Gelang Patah dikatakan. Tapi bila kita semak tak ada. Dan kalau nak berlaku ni, Datuk, blackout ni, dia mesti berlaku the whole school. Tak boleh berlaku satu saluran saja. Dan yang penting sekarang adalah pihak yang menang tu, artinya ahli Dewan Undangan Negeri Keteri itu sendiri mengaku bahawa tidak ada peristiwa itu. Okey, kita pergi kepada soal lain. 2 beg kertas undi jatuh dari helikopter. Sebenarnya beg kertas undi itu bukan beg kertas undi, tetapi dalam beg itu ada kotak undi. Kotak undi ini ataupun peti undi memang boleh dibawa daripada satu tempat ke satu tempat. Kadang-kadang peti undi itu kosong, dibawa daripada tempat tertentu pergi tempat mengundi. Tetapi apabila peti undi itu telah digunakan di bilik mengundi, di tempat mengundi, dan peti undi itu telah diisi penuh dengan kertas undi, peti undi itu, Datuk, tak boleh bergerak daripada bilik itu selagi tidak dikira di hadapan ejen parti berkenaan. Bila telah dikira, Datuk, dia akan dipindahkan ke dalam borang 14. Setelah dipindahkan bilangan-bilangan itu dalam borang 14, barulah kotak undi ini dipindahkan dari bilik berkenaan. Dan kotak undi itu tak ada makna apa. Dia tidak relevan lagi. Dia cuma dibawa ke pusat penyembelihan undi untuk menyembelahkan bilangan undi di atas borang 14 itu. Bukan mengira lagi kotak undi ini. Tidak makna dah. Dia letakkan atas pantas dalam dewan berkenaan sebagai simbol saja. Baik, peti undi hilang. Peti undi hilang. Ini satu lagi tuduhan. Saya pun heran. Tuduhan tu dalam sosial media mengatakan bahawa peti undi hilang ni 3 biji lah. 3 biji hilang of all the places, betul? Di Putrajaya. Di Putrajaya, Saya pun menyemak dengan pegawai Putrajaya, ada ke peti undi hilang? Jawapan tak ada. Macam mana boleh peti undi hilang? Sebab apa? Peti undi tidak boleh bergerak daripada bilik mengundi itu selagi ia belum dikira. Setelah dikira, barulah peti undi itu dibawa ke Dewan Besar, pusat penyembelihan undi, sebagai simbolik saja. Kalau tidak apa makna, tidak boleh Datuk letak lagi kertas undi ataupun ambil kertas undi, tidak ada makna. Baik, saya nak sebab tanya jumlah sudah ditulis di atas borang. Saya nak tanya Tan Sri, apakah semua ini kerana ketidakfahaman rakyat kita mengenai proses pemilihan atau proses pengundian, hingga mereka percaya kalau gunakan dakwat selepas itu basuh dan kemudian boleh mengundi sekali lagi, sedangkan kita tahu di dewan itu atau di bilik tempat mengundi itu ada semua wakil daripada calon-calon parti berkenaan. Kenapa agaknya hal ini berlaku? Baik, Datuk Tan Sri, kita akan bincangkan perkara ini selepas ini. Kita berehat sebentar dan kita teruskan bersama kami selepas ini.
Saudara penonton yang saya hormati sekalian, bersama-sama saya di studio ialah Tan Sri Datuk Seri Abdul Aziz Muhammad Yusof, pengerusi SPR. Kita nak lanjutkan perbincangan, Tan Sri. Ini pandangan yang mengatakan bahawa kalau kita pergi mengundi basuh dakwat kekal kononnya tu, kemudian kita pergi mengundi sekali lagi. Ini kadang-kadang pandangan seperti ini berleluasa. Yalah, ini buat pertama kali, Datuk, untuk PRU yang ke-13 atas syur yang dibuat oleh Parliamentary Select Committee dan dipersetujui oleh SPR. Yang meminta untuk mengguna dakwat kekal ini pun daripada parti-parti politik tentu dalam negara kita ini dan juga pihak-pihak lain. Jadi kita laksanakan. Inilah pertama kali, kali yang ke-13. 12 kali sebelum itu kita tak guna dakwat. Tetapi berlaku satu keadaan yang very unfortunate lah. Pihak SPR pun begitu terperanjat benda ini boleh berlaku. Yang dakwat kekal ini sebahagian kecil yang memberitahu kita bahawa dakwat kekal ini mudah dibasuh. Tetapi sebahagian besar yang diam, yang tidak memaklumkan kepada kita, mungkin dakwat kekal itu kekal di diri mereka. Tetapi untuk makluman, Datuk, kita punya sistem sebagai seorang pengundi dalam negara kita ini yang telah kita lakukan berkali-kali. Pertama sekali, seorang pengundi itu mesti mempunyai kad pengenalan yang dikeluarkan oleh JPN. Dan yang penting sekali, mereka telah mendaftar sebagai pengundi, sebagai pemilih. Yang kedua, nama mereka ini yang telah mendaftar sebagai pengundi ini mesti ada dalam senarai pemilih. Senarai pemilih ini bukan saja ada di tangan kerani SPR, tetapi ada juga di tangan wakil calon-calon yang bertanding di kawasan berkenaan. Yang sama, parti-parti tadi 100% sama, tidak ada beza. Jadi apabila kita semak seseorang itu bahawa IC number dia ada dalam senarai pemilih berkenaan dan dilihat mukanya dalam IC itu sama lebih kurang dengan muka orang yang datang, maka dia akan pergi ke kerani yang kedua untuk dicalik jarinya dengan dakwat kekal. Sebab undang-undang telah dipinda, mencalik dakwat dengan dakwat di jari itu adalah wajib. Jadi apabila telah dicalit, barulah dia pergi ke kerani yang ketiga untuk mendapatkan kertas undi. Daripada situ barulah dia pergi ke tempat mengundi dan memilihlah mana yang mereka suka, untuk negeri calon mana, untuk parlimen calon mana. Kemudian dilipat dengan baik, dimasukkan dalam kotak undi kita yang transparent ni, yang cerah tu. Tidak ada dalam dunia ini yang peti undinya cerah seperti Malaysia. Masuk jarum pun nampak. Only Malaysia tu. Tidak ada negara lain. Jadi bermakna saya meminta mereka supaya lipat berkali-kali, supaya bila dalam peti undi tidak terbuka, tidak nampak siapa yang dipilih orang yang mengundi itu. Selepas itu mereka hendaklah meninggalkan tempat mengundi itu seberapa segera. Baik, dalam tu wakil tu, Tan Sri, bila sebut nama, katalah nama disebut, katalah Johan bin Jaafar, katakan disebut nama tu, apa yang berlaku kepada dua wakil dia parti-parti sudah atau? Dalam peraturan, Datuk, apabila sudah dipastikan proses itu berjalan sehingga ke jari dicalit, kerani yang pertama itu akan teriakkan nama siapakah itu orang. Mesti diteriak. Mesti diteriak. Kadang-kadang tu kalau tak jelas, ejen calon tadi yang berada di bilik itu sepanjang masa memerhatikan proses ini akan mengatakan, saya tak dengar, ulang balik. Itu maksudnya sebab dia kalau akan calit, dia akan catit. Calon misal kata kalau pertandingan tu di antara barisan dengan DAP, calon DAP, wakil ejen DAP ada dan ejen calon barisan ada. Disediakan tempat menghadap ke pintu supaya mereka nampak yang masuk itu lelaki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke, berasaskan kepada nombor kad menalan dia. Jadi mana prosesnya itu proses yang very transparent, yang maknanya diperhatikan oleh ejen calon itu daripada A sampai Z, termasuklah proses mengira juga di hadapan mereka. Artinya orang kalau daripada Bangladesh berapa puluh ribu pun memang tak boleh ada kesempatan untuk mengundi lah. Saya rasa mustahil tu kalau bukan warga negara daripada Bangladesh diturunkan ke negara kita ini, daripada mana saya tak tahu, 40,000 dikatakan, yang rupanya sangat berbeza dengan kita, dan membawa kad pengenalan Malaysia. Ini satu perkara yang sangat aneh. Kecuali itu
ada rakyat Malaysia yang rupanya seperti Bangladesh, tetapi mereka ini adalah warga negara Malaysia yang telah mendaftar sebagai pemilih. Yang ini yang begitu tidak adil, Datuk. Tidak sepatutnya mereka ini ditahan dan dikasari. Ini berlaku. Bukan saja ditahan tu, dikasari. Menuduh mereka ini warga Bangladesh, sedangkan mereka ini telah duduk dalam negara kita ini berpuluh tahun. Mungkin dulu dia orang Bangladesh, tetapi mereka sudah mendapat kewarganegaraan. Mereka sudah mendapat kad pengenalan dan mereka mendaftar sebagai pemilih. Yang saya heran, Datuk, mengapa pilih Bangladesh? Mengapa tak pilih orang rupa kita? Ini yang sangat menakjubkan SPR, dan yang aneh sekali, orang percaya. Ada yang percaya bahawa SPR ini atau pihak-pihak tertentu membawa puluhan ribu orang Bangladesh untuk turut serta dalam perayaan umum kita. Okey, Tan Sri, saya nak tanya Tan Sri, nampaknya isu yang dibangkitkan hanya di tempat-tempat atau di kawasan-kawasan yang Barisan Nasional menang. Tetapi misalnya, katalah kita ambil contohlah, kata Seputih di situ yang Berhormat Teresa Kok menang 51,000 majoritinya. Tak ada cerita langsung masa soal yang bising itu, yang very vocal, yang bising, yang critical ini, bilangannya tidak begitu besar, tetapi mereka menyuarakan apa saja supaya nampak bahawa SPR ini tidak berguna, SPR ini not credible. Jadi maknanya apa sajalah yang boleh menyebabkan bahawa pengundi ini akan mempersoalkan tentang tanggungjawab SPR. Jadi kumpulan ini kumpulan daripada parti-parti tertentu, saya tak mau sebut daripada parti mana Jadi bila parti itu di kerusi berkenaan, dia tidak akan sebut. Dia akan sebut kepada parti-parti kursi-kursi tertentu yang nampak mungkin dia punya bezanya sikit, ataupun kalah pun sedikit majoritinya, dia akan mempersoalkan apa saja, seolah-olahnya, Datuk, bahawa jika tidaklah berlaku itu, maka menanglah ia. Okey, Tan Sri, ada seorang pemimpin pembangkang yang seawal pukul 6 atau pukul 7 sudah memaklumkan pada dunia bahawa pakatan yang menang. Ini satu tindakan yang sangat tidak bertanggungjawab tu. Bahawa pada waktu itu belum habis mengira lagi. Pada waktu itu kerani-kerani berhadapan dengan ejen-ejen calon ini mungkin sedang mengira, ataupun sedang nak proses memula mengira, dan tidak ada satu tempat mengundi pun telah tamat lebih kurang waktu itu. Jadi bagaimana dia boleh membuat keputusan bahawa parti tertentu menang? Ini pembohongan. Pembohongan yang sangat jelas. Apa asasnya? Adakah asas kepada survey ataupun asas-asas yang lain? Exit poll misalnya. Jadi tidak boleh. Kita mestilah berasaskan kepada jumlah kertas undi pada hari berkenaan yang sedang dikira. Sehingga kan apabila sedang dikira pun, saya menasihatkan kepada ejen-ejen parti ini, ejen-ejen calon ini, supaya jangan mengisytiharkan. Apatah lagi, Datuk, belum dikira, sudah diumumkan bahawa parti berkenaan menang beberapa ratus kursi. Ini artinya kalau kalah, kemudiannya kalau keputusannya kalah, menunjukkan bahawa SPR lah yang menyebabkan kekalahan itu. Misalnya kemungkinan kalau seorang mengambil pengumuman itu secara tidak berfikir langsung, mungkin mereka akan termakan cakap berkenaan. Tetapi kalau mereka boleh berfikir dengan kritikal, menggunakan pengetahuan mereka bahawa pada masa itu undi sedang dikira, bagaimana parti boleh mengetahui parti dia menang? Mustahil tu. Mustahil. Sehingga kan saya mengatakan kepada ejen calon, kalau nak hantar SMS pun tentang jumlah undi yang diterima oleh calon berkenaan dalam bilik dia, dalam tempat mengundi dia, hanyalah untuk tujuan operasional saja, bukan untuk tujuan diumumkan. Yang mengumumkan
bilangan kerusi parti mana yang dapat adalah tanggungjawab SPR. Baik, Tan Sri, ada pandangan mengatakan bahawa SPR mengambil masa yang agak lambat untuk membuat pengumuman rasmi sebab banyak orang menunggu keputusan rasmi, tapi keputusan-keputusan ini selalunya sudah ditally pada peringkat pengiraan, ya. Dan kadang-kadang kita mendapat makluman keputusan itu datangnya daripada tempat-tempat membuat kiraan, ya. Apa pandangan Tan Sri? Ini Dato', dia prosesnya mula-mula sekali mengira undian ini di tempat mengundi. Ya. Di mana saluran? Ya, saluran. Di mana tempat kotak peti undi itu berada? Ini tak adalah bawa peti undi pergi ke tempat. Tidak. Dia mesti dikira di situ. Ya. Dikira secara berhadapan dengan ejen calon tadi. Ya. Dan setelah habis dikira, dimasukkan ke dalam borang. Ya. Borang 14. Parti A dapat berapa, parti B dapat berapa undi rosak, berapa baki, tally baru diterima. Ya. Lepas itulah barulah peti undi ini dibawa keluar untuk dibawa ke Dewan Besar Pusat Penyembelihan Undi. Peti undi itu sudah tidak ada makna langsung. Tidak ada makna langsung. Irrelevant. Cuma dibawa ke Dewan itu untuk sebagai simbol saja. Yang paling penting adalah borang 14 ini. Selepas semua borang 14 ini, Datuk, Ketua Tempat Undi bawa ke Pusat Penyembelihan Undi. Pusat Penyembelihan Undi tidak ada proses mengira lagi. Tidak boleh mengira undi di situ lagi. Dia adalah berdasarkan kepada borang 14 tadi. Pegawai pengurus yang bertugas di situ bagi satu kawasan parlimen, dia akan mencampurkan, menjumlahkan semua daripada saluran-saluran nanti berasaskan borang 14. Kadang-kadang tu ada borang 14 ini yang tidak komplit, yang salah diisi. Dan kadang-kadang ketua tempat mengundi itu tidak ada di situ. Kena pergi cari pula. Dan pergi cari itu bukan juga ketua tempat mengundi saja, mesti bersama-sama dengan ejen calon yang bertanding di situ. Kalau nak membuat pindaan kepada borang berkenaan, ini berlaku kepada kalau tak silap saya kerusi Kapar dengan kerusi Subang. Bukan maknanya sengaja nak dilewatkan tu. Selagi borang itu tidak betul, tidak confirm, tidak lengkap, dan pegawai pengurus tidak nak dapat mencampurkannya dengan betul, tidak boleh diumumkan. Jika sekiranya semua teratur, terserah kepada pegawai pengurus untuk mengumumkan seberapa cepatnya mungkin. Baik. Tan Sri, saya nak tanya Tan Sri tentang konsep undi popular, dan tentunya bahawa kita menggunakan konsep undi popular dalam konteks Malaysia ini berbanding sistem Amerika, misalnya dia menggunakan electoral vote dan apa yang disebutkan sebagai electoral college, misalnya representation. Saya nak membetulkan sikit, Dato'. Di Malaysia ini sejak pilihan raya umum yang pertama selepas merdeka, kita tidak menggunakan undi popular. Kita menggunakan yang kita panggil first past the post, simple majority. Yang bertanding itu ada kawasannya, sama ada parlimen ataupun DUN. Jadi setiap kawasan itu ada calon yang mewakili parti ataupun bebas. Dia punya ground rule, Datuk, yang dimaklumkan daripada mula sejak pilihan raya yang pertama. Kemenangan itu bagi satu parti politik bukan berasaskan kepada undi popular, berapa banyak pengundi dia terima. Yang menentukan adalah berapa banyak kerusi yang dimenangi oleh parti berkenaan. Ini perlu dijelaskan. Jadi bagi Barisan Nasional, bilangan kerusi yang dimenangi adalah pada masa itu lebih kurang 12.50 pagi kalau tak silap saya mengumumkan bahawa Barisan Nasional sudah mendapat simple majority 112. Maknanya simple majority sudah tercapai. Ada 112 kerusi dimenangi oleh Barisan Nasional. Di bawah undang-undang, di bawah peraturan yang kita amalkan selama ini sejak merdeka, maka diumumkan oleh SPR bilangan kursi yang dimenanginya. Begitu juga, Datuk, bagi calon. Calon bergantung kepada bilangan pengundi yang dia terima. Walaupun dia terima one simple majority, satu undi saja dia menang. Dia menang. Jadi saya ambil contoh tu, contoh paling mudah supaya mudah faham tu. Macam kita main badminton. Menang atau kalah main badminton ini adalah berasaskan kepada set.
Kalau set pertama kita menang katalah 21-8. Ya. Berapa kita menang tu? 13 point, ya. Tapi second set kalah tu. 21-19. Apa jadi? Kena rubber set. Ya. Bila rubber set, lawan lagi, kalah juga. 21-19. Ya. Ground rule-nya Ya. yang telah ditetapkan daripada mula, peraturan bermain badminton adalah bergantung kepada jumlah set you menang. Ya. Bukannya you pergi jumpa umpire, Ya. umpire pengadil mengatakan, "Oi, saya menang jumlah undi." Ya. Sebab set yang pertama tadi saya kalahkan dia 21-8. Ya. Tak boleh. Tak boleh. Bukan tak begitu boleh, Dato'. caranya, ya. Kerana ground rule-nya yang diumumkan sejak daripada awal ialah bilangan kerusi. Ya, ya. Dan bilangan kerusi yang dimenangi oleh Barisan Nasional ini kebanyakannya di luar bandar. Ya. Yang bilangan pengurusi bilangan pengundinya kecil. Ya. Jadi bila digabungkan semua 133 itu, bilangannya kecil jika dibandingkan dengan 89. Tetapi ya, bukan bermakna kita mengira bergantung kepada undi popular. Ya. Sebab ground rule kita yang kita tentukan sejak selepas merdeka dulu adalah bergantung kepada jumlah kursi. Ya, ini banyak orang tak faham tentang ini. Mereka percaya bahawa kemenangan itu harus bertolak semata-mata kepada undi popular. Maka tidak, mereka Dato'. mengatakan Saya rasa mereka faham perkara ini, tapi sengaja diputar belitkan. Mana ada dalam sejarah pilihan raya kita sejak merdeka mengatakan kita berasaskan kepada undi popular. Tak ada. Semuanya berasaskan kepada bilangan kerusi yang dimenangi oleh satu-satu parti politik. Apakah itu yang kita buat ini yang kita 13. jalankan sejak kita ini dalam daripada pilihan sejak raya tahun pertama, 50-an. Sampailah kepada yang ke-13 ini. 13 ini. Kenapa isu ini dibangkitkan sekarang? Saya fikir ini adalah politik. Menunjukkan bahawa Barisan Nasional yang menang ini, Barisan Nasional yang menang ini sebenarnya tidak mendapat sokongan majoriti. Sebab berasaskan kepada undi popular, bilangannya sedikit. Tapi dia lupa bahawa ground rule, peraturan, asas pertandingan itu bukan berasaskan kepada undi popular. Berasaskan kepada berapa bilangan kerusi yang dimenanginya. Artinya kalau Barisan Nasional dapat lepas daripada 112 kerusi parlimen, maka simple dia boleh majority. membuat simple majority. First past the post. Bukan saja dalam negara kita Malaysia ini, Dato'. Banyak negara-negara Commonwealth yang lain seperti itu. Dan kita tidak mengamalkan sistem proportionate. Sistem proportionate ini yang bertanding parti. Berapa banyak popular vote yang diperolehinya, dia dapatlah percentage berapa kursi patut letak dalam Dewan. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini selepas ini. Kita berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Saudara penonton yang saya hormati sekalian, kita masih lagi bersama dengan pengerusi SPR Tan Sri Datuk Seri Abdul Aziz Muhammad Yusof. Saya nak lanjutkan sikit perbincangan kita mengenai salah faham orang tentang undi popular ni, Tan Sri. Kalau kita perhatikan di setengah-setengah tempat, contoh wilayah Persekutuan Labuan, mereka cuma ada lebih kurang dalam 19,000 pengundi. Tetapi ini sebenarnya kecil berbanding dengan setengah-setengah DUN pun lebih besar daripada jumlah itu bagi satu kursi parlimen. Apa komen Tan Sri tentang perkara ini? Ini, Dato', negara kita Malaysia ini ada Sabah, ada Sarawak, ada Semenanjung. Dan dalam negara kita ini ada kampung, ada semi-urban, ada bandaraya. Jadi keadaan bilangan penduduknya, density bagi sesuatu kawasan itu berbeza. Jadi kita tidak boleh bandingkan contohnya Putrajaya ataupun Labuan. Sepatutnya Parlimen Putrajaya mestilah sama dengan bilangan pengundi Parlimen di Seputih. Sedangkan Putrajaya ini adalah satu kawasan yang ditubuhkan di bawah undang-undang wilayah persekutuan. Sama seperti Labuan, sama seperti Kuala Lumpur. Cuma bezanya Kuala Lumpur ini, density penduduknya begitu padat.
Sehinggakan di situ ada, kalau tak silap saya, 11 parlimen. Ya. Jadi kalau kita nak membandingkan satu-satu kawasan parlimen ataupun DUN, ya, DUN banding dengan DUN, parlimen banding dengan parlimen. Tapi kalau kita nak banding tu, kita kena banding apple and apple, durian and durian. Maksud saya itu, kalau misalnya parlimen itu katalah dalam kawasan bandar, ya, Seputeh, kita mesti bandingkan parlimen Seputeh dengan another bandar, Kapar. Kita tidak boleh bandingkan parlimen Seputeh dengan satu kawasan bandar di Sabah, di wilayah luar Labuan misalnya. Labuan, tidak boleh. Perbandingan itu adalah tidak comparable. Tidak sepatutnya dibandingkan begitu. Jadi dalam praktisnya di SPR, kita membahagikan kepada 3 kumpulan sekarang ini. Sekarang ini, ya. Iaitu pertama sekali kampung. Kampung itu kawasannya luas, tetapi penduduknya tak ramai. Bilangan penghuninya tidak ramai. Penghuni ramai duduk di bandar. Hari mengundi dia balik. Ya. Perhubungannya tidak begitu baik. Tali komunikasi tidak begitu cekap dan sebagainya. Kemudian masuk ke peringkat semi-urban, yang besar sedikit, bilangan penduduknya bertambah ramai, densitinya bertambah padat, perhubungannya bertambah baik, kemudahan pentadbirannya makin banyak. Ya. Yang ketiga, bandaraya. Ini padat, yang jumlah bandar, yang jumlah penduduknya padat, banyak kemudahan, ada local authority, ada jabatan-jabatannya banyak. Jadi dalam hal seperti ini, di peringkat SPR, kita mengatakan kalau kampung ni jumlah penghuninya should be not less than, katalah 60,000. Contoh, ya. Kalau kawasan semi-urban, katalah jangan lebih daripada 80,000. Contoh, ya. Begitulah seterusnya. Sampai ke bandar, makin lama makin tinggi. Jadi dalam hal seperti ini, kita tidak boleh bandingkan Putrajaya ataupun Labuan dengan kawasan parlimen yang lain yang kedudukannya di bandar besar, yang sudah pasti bahawa bilangan penghuninya tinggi. Jadi dalam hal seperti ini, kalau kita nak banding, kita mesti bandingkan yang setara. Kampung dengan kampung. Macam kampung saya Sabak Bernam, dengan banding kampung dengan saya, kampung Datuk di Sungai Balang Muar. Bau comparable. Bau bermakna. Tidak banyak kemudahan, bilangan penduduk tak banyak, rumah sebuah buah sana sini, tidak rapat-rapat, ramai pula penghuninya bekerja di luar. Jadi itu sebabnya ada kawasan parlimen yang jumlah penghuninya kecil, ada kawasan parlimen yang jumlah penghuninya besar. Walau bagaimanapun dalam proses persepadanan semula yang akan datang ini, kita akan lihat kawasan-kawasan parlimen yang jumlah penghuninya sangat besar, sehingga lebihan 140,000, 130,000, yang saya fikir perlu dipecahkan. Bila agaknya proses pensepadanan semula yang akan insya-Allah kita akan buat pada tahun ini, dan insya-Allah kalau tidak ada lagi yang kacau-kacau SPR lah, kita dapat ketenangan lah, dapat menumpukan tenaga kita kepada kerja yang bermakna ni. Kita akan insya-Allah kita nak masukkan negeri Sarawak sekali. Negeri Sarawak sekali, bersama-sama dengan Sabah, Semenanjung sebagainya, supaya kita buat sekali persepadanan ini. Dan ini mengikut jangkaan kita, insya-Allah mungkin bulan Ogos. Minta-minta tidak ada benda yang mengganggu SPR lah. Dan dengan ini mungkin akan berlaku pertambahan dari segi jumlah kursi parlimen. Insya-Allah. Saya juga memerhatikan dari segi jumlah kursi parlimen dan jumlah kursi DUN yang angkanya genap. Kita nak jadi ganjilkan. Begitu juga kawasan-kawasan parlimen dan DUN yang jumlah penghuninya begitu besar. Kita nak sesuaikan. Macam sekarang parlimen ada 222. Jadi Tan Sri bayangkan kemungkinannya bahawa perlu ada angka mungkin bertambah. Tapi Datuk, bila nak tambah bilangan kerusi ini, satu hurdle lah, satu halangan lah, iaitu mesti pindah perlembagaan. Di peringkat SPR kita boleh cadang itu dan ini, tapi bila datang isu untuk menambah
kerusi parlimen, untuk menambah kerusi DUN tu, ini jadi isu politik. Mesti dipindah perlembagaan. Untuk memindah perlembagaan, mesti mendapat persetujuan 2/3 daripada ahli Dewan Rakyat. Jadi kalau misalnya parti-parti politik tidak berpakatlah, tidak bersetuju apa yang kita syorkan, jadi artinya hanya dengan kerusi Barisan Nasional saja tak boleh. Tak ada. Kursi Barisan Nasional bukan tutat. Kursi Barisan Nasional baru 133. Kalau tutat, kata salah saya 148. Artinya dia perlukan sokongan daripada parti politik yang lain. Dia mesti mendapat kerjasama. Begitu juga cadangan daripada pihak DAP, PAS dan PKR ni. Kalau mereka nak menambah bilangan kursi di kawasan-kawasan tertentu lah, mereka juga mesti untuk mendapat sokongan daripada Barisan Nasional. Maknanya dua pihak ini mesti bekerjasama, bertolak ansur untuk mendapatkan tutat ni, tutat majoriti. Kalau tidak tu tak boleh kita akan kekal lah dengan apa yang ada sekarang ini. 222 parlimen dan 505 DUN. Tan Sri, secara jujurlah, pada pandangan Tan Sri, apakah pendekatan bipartisan seperti ini akan boleh menjadi realiti dalam suasana ataupun iklim politik sekarang? Saya tak pasti tu. Dia bergantung kepada keadaan. Mood pengundi-pengundi ini dia bukan stagnan. Dalam sejarah politik negara kita ataupun sejarah pilihan raya umum negara kita ini, pengundi-pengundi kita ini berubah. Kita tidak boleh mengatakan bahawa sikap pengundi ini untuk PRU ke-13 akan sama sebagai PRU 14. Tidak mungkin. Mungkin berubah. Jadi ini bergantung kepada keadaan, bergantung kepada prestasi kerajaan yang memerintah, sama ada peringkat federal, persekutuan ataupun peringkat negeri. Banyak negeri sekarang ini, kecuali Kedah dia sama satu term saja, tapi bagi negeri Pulau Pinang, bagi negeri Kelantan, bagi negeri Selangor yang diperintah oleh kerajaan yang sama sebelum ini, ini adalah second term, dan pengundi akan memerhatikan prestasi negeri-negeri berkenaan. Begitu juga kerajaan persekutuan, pengundi akan memerhatikan prestasinya, dan sentimen pengundi ini akan berubah daripada masa ke semasa mengikut keadaan semasa. Okey, Tan Sri, saya nak tanya tentang soal sama ada untuk memungkinkan pensepadanan semula dan kerja-kerja yang membabitkan soal ini diperlukan 2/3 majoriti di parlimen. Apakah Tan Sri percaya bahawa dalam iklim politik sekarang ni hal ini boleh dilaksanakan? Bipartisan kerjasama kalau keadaan sentimen sekarang ini, apa saja yang dicadangkan oleh sebelah pihak akan dibangkang oleh pihak yang ini. Apa saja yang dicadangkan oleh pihak ini akan dibangkang oleh pihak ini. Kalau keadaan ini berterusan seperti ini, jadi pindaan yang berkaitan dengan perlembagaan ini tidak akan tercapai. Dalam keadaan-keadaan tertentu, parti-parti politik berkenaan perlu berunding, perlu bekerjasama, perlu bertolak ansur. Jangan sepanjang masa main politik. Kalau sepanjang masa kita main politik, akan mengakibatkan pengurusan dan pentadbiran negara kita ini tidak dapat diurus dengan betul. Macam sekarang ni tu, banyak sangat politicking yang pada pandangan saya tidak memberi faedah sedikit pun kepada negara. Tidak ada memberi faedah sedikit kepada negara. Pada saya tu, kalau kita sudah bertanding dalam pilihan raya umum yang ke-13, kalau kita menang, kita bersyukur. Sebagai orang Islam, kita bersyukur menang kita dalam pertandingan pilihan raya ini. Dapat kita kursi berkenaan, kekal kita dalam kursi berkenaan, dapat saya masuk Dewan Rakyat balik. Tetapi bila kita kalah tu, bukan kita kalah, maknanya parti berkenaan kalah.
tidak dapat memerintah. Walaupun fokus dia, pengiraan dia, usaha dia seolah-olah menang. Tetapi yang menentukan kecuali Allah lah yang menentukan segala-galanya, tetapi yang menjadi raja di sini adalah pengundi. Baik, pengundi yang sama tu, yang masuk ke bilik mengundi itu, yang membawa 2 kertas undi, satu untuk negeri, satu untuk parlimen. Sistem yang sama, SPR yang sama, bukan ada SPR lain. Undang-undang yang sama. Jadi kalau kita menang di tempat tertentu, kita recognize. Dan kalau kita kalah di tempat tertentu, kita mesti akui. Baik, Tan Sri, saya nak tanya Tan Sri, keputusan telah digazetkan. Apa harapan Tan Sri sekarang? Saya telah menyatakan beberapa kali perkara ini. Sudah pasti setiap pemimpin parti politik, setiap calon yang bertanding, ada yang menerima keputusan ini dengan penuh kegembiraan tu. Kerana menang besar, apa yang dijangkanya tercapai, dan sebagainya. Tetapi ramai pemimpin parti politik dan juga calon parti yang bertanding merasa kecewa kerana kalah. Dan kalau kecewa kerana kalah itu, difikirkan ada berlaku penipuan, ada berlaku rasuah, ada berlaku perkara-perkara yang melanggar undang-undang. Selalu saya kata, kumpulkan semua bukti-bukti ini, kumpulkan semua bukti-bukti ini dan bawa dalam Mahkamah Tinggi sebagai petition pilihan raya. Hari ini saya telah mengeluarkan kenyataan media, Dato', bahawa keputusan pilihan raya untuk pilihan raya umum yang ke-13 ini telah diwartakan. Jadi mulai esok 23 tu akan dikira selama 21 hari adalah tempoh siapa yang layak, pengundi boleh, siapa yang berkenaan, calon dan sebagainya, yang saya sebut di bawah undang-undang, boleh file petition dalam Mahkamah Tinggi dalam tempoh 21 hari mulai esok. Dan Mahkamah Tinggi mesti membuat keputusan dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh petition itu dibuat. Kalau tak puas lagi, Datuk, masih lagi tak puas, mengatakan berlaku tak ada saksama, masih lagi boleh merayu ke Mahkamah Persekutuan. Dan Mahkamah Persekutuan perlu membuat keputusan dalam tempoh 6 bulan juga daripada tarikh rayuan itu. Jadi maknanya, Datuk, di bawah undang-undang, bukan saja di Malaysia, di negara lain juga, ruang ini telah ada. Kalau kita rasa kecewa, rasa begitu frustrated, rasa macam tertipu, yang selalu disalahkan SPR, SPR ni menipu, sebagainya. Bila kalah saja. Bila kalah, bila menang dia puji SPR. Jadi maknanya tu, kalau kita kalah, seelok-eloknya lihat kepada diri kita, lihat kepada parti kita, apa kelemahannya, apa kekurangannya, dan kita perbaiki. Pilihan raya umum yang ke-14 masih ada lagi. Dan kalau tak sanggup menunggu kepada masa itu, ada ruang untuk membuat file petition. Jadi itulah saya kata, janganlah gunakan jalan raya ataupun demonstrasi untuk menyatakan frustration kita, kekecewaan kita. Kerana cara itu tidak sedikit pun memberi faedah kepada parti berkenaan, tidak sedikit pun memberi faedah kepada negara, dan tidak sedikit pun memberi faedah kepada calon. Cara yang betul adalah sebagaimana saya kata tadi. Ada peraturan, ada peruntukan, ada undang-undang. Kalau misalnya hakim mahkamah mengatakan memang berlaku penipuan, memang berlaku rasuah, memang itu, memang ini, sah, dan hakim mahkamah tinggi mengatakan pilihan raya itu tidak sah bagi kawasan berkenaan, dan pilihan raya yang lain perlu diadakan, SPR akan mematuhinya. Kita mesti patuh kepada undang-undang yang telah diluluskan oleh Parlimen. SPR bukan membawa undang-undang tu. Betul. SPR melaksanakan undang-undang yang telah dicipta oleh lawmakers yang memutuskan undang-undang ini, pengubalan ini daripada Dewan Rakyat, Dewan Negara, dan Yang di-Pertuan Agong. Tan Sri, ini peristiwa yang sangat memenatkan Tan Sri. Tan Sri sendiri rasa puas hati? Saya sebenarnya tu untuk pilihan raya umum yang ke-13 ini, dari segi keseluruhannya saya sangat berpuas hati.
Kerana apa? Pertama sekali, jumlah pengundi yang keluar mengundi begitu besar. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Walaupun dia tidak ada compulsory, tidak ada paksaan. Ya. 85% tu. Ya. Mana ada dalam negara yang walaupun negara itu mandatory mengundi, paling banyak dia dapat 76, 78. Ya. Tapi negara kita Malaysia ini 85%. Dan urusan perjalanan pilihan raya berjalan dengan baik. Tidak ada pergaduhan, tidak ada persengketaan, tidak ada cederaan di sana sini. Tapi dari segi teknikal tu, ini mengendalikan 13.3 juta pengundi dan beribu-ribu, puluhan ribu saluran mengundi. Sudah pasti ada kesilapan di sana sini. Baik. Macam majlis kita buat majlis kahwin betul. Mesti ada cacat celanya sikit sebanyak. Kadang gelas pecah, kadang itu pecah. Begitulah pula ini untuk seluruh negara yang kita kendalikan. Walaupun tujuan kita cuba mendapat yang terbaik. Tetapi apa boleh buat? Yang boleh merancang, yang boleh mengatur, yang boleh menyusun, yang boleh bekerja, kita manusia. Baik, Tan Sri. Tetapi yang melaksanakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Tan Sri. Tan Sri sendiri nampaknya masih bersemangat, dan apa yang paling jelas ialah sekurang-kurangnya Tan Sri dan rakan-rakan dalam SPR telah melaksanakan tugas yang telah diamanahkan. Betul. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi pihak TV3 kerana Tan Sri dapat bersama-sama kita pada malam ini. Saudara penonton yang saya hormati sekalian, rancangan soal jawab kini berakhir, dan saya ingin mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Tan Sri yang dapat bersama kita. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan manfaat kepada semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam.